Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita bercerita tentang sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia yang baru diraihkan beberapa hari yang lalu dan masih lagi kita ingin menyampaikan maklumat berkaitan dengan perkara yang harus kita fahami tentang aset yang antara aset yang penting dalam badan kita untuk menentukan kesihatan badan kita iaitu ginjal atau buah pinggang. Dan adakah dalam kalangan kita yang mendengar dan juga menyebarkan cerita bahawasanya ambil ubat hospital ini boleh menjadi punca kerosakan buah pinggang. Jadi hari ini kita nak fahami lebih lanjut dan kita nak dapatkan pencerahan. Untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Zul Helmi Yaakob, pakar perunding kardiologi Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Ya. Okey, dari jauh saya nampak macam doktor pakai scrub ke atau bukan ni? Saya baru habis ada kes emergency, orang kena heart attack tadi. Oh, ya ke? Tak sempat tukar baju. Ya ke? Harapnya semua dalam keadaan lancar. InsyaAllah. Okey, doktor, ini ceritalah yang artikel yang saya perolehi disebutkan hapuskan mitos ubat hospital punca kepada buah pinggang rosak. Maknanya adalah cerita-cerita yang disebarkan tentang ubat-ubat hospital ni yang menjadi penyebab buah pinggang rosak. Jadi bukannya perkara-perkara lain. Doktor nak komen sikit, silakan. Ya, memang Eli, fahaman ni, mitos ni memang sangat-sangat tersebar luas di kalangan masyarakat Malaysia. So saya nak tegaskan kalau boleh tiga poin di sinilah. Yang pertama, ubat-ubat hospital yang diprescribe oleh doktor-doktor perubatan yang bertauliah bukan punca buah pinggang rosak. Itu yang pertama. Yang kedua, ubat-ubatan yang kita gunakan di hospital memang telah melepasi pelbagai fasa kajian yang sangat ketat dan tinggi disiplinnya sebelum dia diluluskan oleh badan otoriti di setiap negara. Di Malaysia ni yang kita panggil MPRA tu. Jadi sebelum MPRA meluluskan setiap ubat tu sudah terbukti bukan sahaja dia punya efikasi ataupun keberkesanannya, dia juga terbukti keselamatannya, safety-nya. Jadi kalau sesuatu ubat tu dia terbukti berkesan tetapi mempunyai kesan sampingan seperti rosak buah pinggang, ubat itu tidak akan diluluskan. Baik. Dan yang ketiga ialah punca utama kerosakan buah pinggang di dunia ni adalah dua. Yang pertama kencing manis, yang kedua darah tinggi. Bukan ubat-ubat. Jadi kencing manis dan darah tinggi ni adalah dua penyakit kronik yang memang memerlukan pesakit-pesakit mengambil ubat untuk seumur hidup, jangka hayat. Okey. Untuk mengawalnya. Masalah buah pinggang akan terjadi kalau kencing manis dan darah tinggi ini tidak dikawal. Cara untuk mengawal darah tinggi dan kencing manis adalah melalui ubat. Jadi bukan ubat-ubat ni yang merosakkan buah pinggang, tetapi penyakit kencing manis dan darah tinggi yang tidak dikawal disebabkan kurang ataupun tidak mengambil ubat yang akan merosakkan buah pinggang. Jadi maknanya ubat-ubat ni sebenarnya merendahkan risiko atau menyelamatkan buah pinggang. Jadi terbaliklah kita yang mitos yang selalu yang kita dengar tu. Okey, doktor. Tadi doktor sebutkan tentang kesan sampingan bila kita ambil ubat, apa-apa ubat, kebanyakannya akan dimaklumkan oleh doktor, akan ada kesan sampingan tertentu dan sebagainya. Jadi barangkali istilah kesan sampingan ni yang buatkan ramai yang menganggap itu yang akan beri impak ataupun kesan negatif kepada buah pinggang itu sendiri. Maksudnya bukannya merosakkan tapi kesan sampingan itu. Doktor nak komen tentang perkara ni? Ya, memang adalah setengah-setengah ubat yang memang kita tahu dan memang kita tahu ada kesan sampingan untuk kerosakan buah pinggang. Saya bagi contoh ubat yang biasanya kita kaitkan dengan rosak buah pinggang ialah ubat tahan sakit ataupun painkiller. Bukan semua jenis, ada satu dua jenis yang boleh meninggikan risiko rosak buah pinggang. Tapi itu pun jika diambil secara berlebihan dan dengan dos yang berlebih. Jadi perkara ini memang telah diketahui oleh semua doktor perubatan. Jadi kita akan pantau, kita tidak akan memberikan dos yang tinggi. Dan jika seorang pesakit itu perlu ambil ubat yang seperti itu, kita akan pantau fungsi buah pinggang untuk pastikan buah pinggang dia selamat. Ya. Doktor, bagaimana pula dengan ubat-ubat yang dijual di luar ataupun yang bukan di prescribed medicine lah? Bagaimana pula dengan ubat-ubat seperti itu? Itu pun lagi satu perkara yang terlalu banyaklah di Malaysia ni yang tapi itulah kita susah nak cakap, tapi sebenarnya ubat-ubat yang dijual di luar tu memang tak ada kajian, memang tak ada bukti yang dianya berkesan ya.
Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni memang satu masalah lah di Malaysia ni. Apabila pengalaman saya sendiri pun bila nak prescribe ubat, contohnya ada seorang pesakit baru dapat darah tinggi contohnya, dan saya kata saya perlu start ubat. Jadi memang saya nampak reaksi yang pesakit tu permulaannya memang agak keberatan, memang macam takut nak makan ubat. Kenapa? Sebab saya dengar orang kata akan rosak buah pinggang kalau makan ubat ni. So saya rasa kena ubah sikit cara kita berfikir rakyat Malaysia ni. Kita kena amalkan dua prinsip lah. Sebagai kita orang Islam diajar dua prinsip yang mana apabila dunia sekarang ni penuh dengan informasi yang kita tidak boleh kawal. Apabila kita terima sesuatu informasi itu, kita diajar supaya selidik dulu, tabayun, selidik dulu, teliti dulu kesahihan informasi itu. Adakah dia diberikan oleh seseorang yang memang otoriti ataupun bertauliah untuk memberikan. Yang kedua ialah apabila kita tidak tahu, prinsip bertanya kepada pakar ataupun ahli di dalam bidang itu sangat penting untuk kita hayati dua prinsip ni. Kalau dalam bidang kesihatan, tentulah kita bertanyalah, rujuklah kepada pakar-pakar kesihatan, pakar perubatan yang bertauliah. Memang banyak produk-produk yang diklaim boleh ada manfaat itu, manfaat ini, satu ubat kadang-kadang boleh ubat segala penyakit dalam dunia ni. Ini semua adalah mitos yang memang tidak ada bukti langsung. Jadi kita selidiklah betul-betul sebab ini adalah nyawa kita, kesihatan kita, bukan benda yang kita patut ambil secara ringan dan main-main lah. Betul. Doktor, soalan terakhir saya barangkali ialah bila banyak sangat maklumat, lambangkan maklumat tentang ubat, kesan sampingan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu mitos, yang mana satu benar. Pada pandangan doktor, sejauh mana database yang ada untuk dijadikan rujukan orang awam ini lengkap di negara kita ini? Sebab kadang-kadang kita nak tahu ubat tu betul, kita hanya Google saja. Lepas tu apa yang keluar dulu, yang itulah kita akan ambil kan? Google ni bukan tak sepatutnya dijadikan sebagai doktor kita lah. Sebab apa yang kita search dulu dia ada Google advertisement apa semua Jadi kalau kita nak Google cari information boleh, tapi kita dapatkan dulu pandangan daripada ahli dalam bidang tu. Dan apabila ahli dalam bidang tu sarankan kita untuk mengambil sesuatu ubat, dan kita boleh Google nama ubat tu untuk membaca dengan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak tengok dalam Google pun kita tengoklah website daripada badan-badan otoriti yang sahih, yang bertauliah. Contohnya kalau di Malaysia, di Kementerian Kesihatan Malaysia, MPRA, jangan ambil sebarang, terutamanya yang berbentuk iklan lah. Selalunya mereka ada komersial punya agenda. Itu agak kontribusi sikit. Baik, perkongsian yang baik dan padat. Dr. Zul, terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih Ali, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dr. Zul Hilmi Yaakob, pakar perunding kardiologi, Hospital pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Dan ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Kita bercakap tentang maklumat yang begitu banyak di laman sosial, di internet dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita juga boleh mendapat capaian maklumat daripada pihak yang berautoriti. Mesti ada dalam kalangan kita yang kenal doktor dan sebagainya. Daripada kita terima perkongsian ataupun sharing daripada sumber yang tidak kita ketahui, lebih baiklah kita tanya, ada tak doktor yang tahu pasal benda ni, dan kita tanya doktor itu sendiri. Di media sosial, di Facebook ada, di Instagram pun ada, macam-macam cara kita boleh lakukan untuk mendapatkan pengesahan.